Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada doktor, rakan-rakan serta pendengar sekalian. Saya Muhammad Khairul Akbar bin Johari S66215 ingin membentangkan tentang tajuk yang kami pilih dalam subjek falsafah dan isu semasa. So, dalam subjek falsafah dan isu semasa ni kami diberi pilihan untuk memilih ideologi-ideologi yang kami ingin ketengahkan lah. Seperti macam saya mewakili kumpulan saya iaitu kumpulan 9 ingin mentengahkan ideologi salah satu ideologi lah iaitu ideologi komunisme. Berikut merupakan senarai nama beserta nombor metrik kumpulan saya lah, iaitu kami terdiri daripada 10 orang. Seterusnya saya akan masuk definisi komunisme. Apa itu komunisme daripada segi definisi? So, komunisme merupakan satu ideologi politik, falsafah, sosial, ekonomi dan visinya adalah untuk membentuk sebuah masyarakat komunis. Maksud dia kat sini, komunisme ni merangkumi semua dari segi aspek politik, dia ada dari segi aspek falsafah, dia ada daripada segi aspek sosial pun dia ada, ekonomi pun ada. So visi komunisme ni adalah untuk membentuk sebuah masyarakat komunis di mana semua masyarakat mendapat sumber atau produksi yang sama rata tanpa sebarang status atau kelas. Dia punya visi untuk mengutamakan sikap keseramataan. So maknanya tiada lagi macam hierarki lah, maksudnya kat situ. So dia nak semua sama, macam itu. So seterusnya kita akan masuk kepada tokoh-tokoh komunis yang terkenal lah. Yang pertama iaitu kita dapat nampak Karl Marx. Yang kedua Friedrich Engels. Dan yang ketiga Mao Zedong. So ketiga-tiga tokoh komunis ni adalah tokoh-tokoh yang terkenal lah pada satu ketika dahulu. So saya akan menerangkan dengan lebih detail lagi tentang ketiga-tiga tokoh ini. So yang pertama iaitu Karl Marx. Karl Marx adalah seorang pengasas ideologi moden komunis. Beliau juga pengarang utama kepada manifesto komunis bersama dengan Friedrich Engels. Itu dia. Marx juga mengembangkan teori asas komunis dan mengkritik kapitalisme dalam karya Das Kapital. Das Kapital. Maafkan saya. So dia bekerjasamalah dengan Friedrich Engels untuk membentuk manifesto komunis. So dialah yang mengembangkan teori komunisme ni dekat Eropah, negara-negara Eropah. Yang kedua pula Friedrich Engels. Friedrich Engels dia merupakan seorang kawan rapat kepada Karl Marx. So sebagai kawan rapat dia menyokong sekali dan membuat bersamalah manifesto komunis tu untuk mengembangkan di Eropah sana. Dan yang ketiga, tokoh yang ketiga ialah Mao Zedong. Mao Zedong merupakan pemimpin yang berevolusi komunis di China dan pengasas Republik Rakyat Cina lah. So Mao Zedong ni dia merupakan pemimpin kat rakyat Cina dan dia mengembangkan ideologi komunisme di China. Mao Zedong. So seperti yang kita nampak, ketiga tokoh ni mengembangkan dia punya ideologi komunisme di serata dunia lah. Macam Friedrich Engels dan Karl Marx dia mengembangkan di Eropah, dan Mao Zedong mengembangkan di Asia kerana Mao Zedong seorang daripada China, dan China merupakan salah sebuah negara di bawah naungan Asia. Seterusnya, ciri-ciri komunisme. Yang pertama, komunisme mengajarkan tentang teori perjuangan kelas. Apa maksud dia? Maksud dia ialah penganut komunisme akan
memperjuangkan kelas atau kelompoknya. Contohnya macam mana? Contohnya kalau kaum yang melawan kaum kapitalis atau tuan tanah. Yang kedua, pemilikan barang menjadi milik bersama. Sebagai contoh, ah, seseorang tidak memiliki hak di atas barang dia sendiri. Macam itu. So barang dia menjadi kepunyaan orang lain juga. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, kepentingan kelompok lebih penting. Ah, Komunisme ni dia mengutamakan kelompok, dia tak mengutamakan persendirian. Seperti contoh dia mengutamakan satu grup by grup, kumpulan by kumpulan, macam itu. Dan yang keempat, revolusi menjala di seluruh dunia lah. Seperti yang kita tahu, sebab saya dah ceritakan tadi, macam ada dua tokoh mengembangkan di Eropah dan satu tokoh mengembangkan di serata Asia. So dia akan menjala lah ke seluruh dunia ideologi komunisme ni. So yang seterusnya, analisis ideologi komunisme. Yang pertama, komunisme menekankan pemilikan bersama sumber daya dan produktif. Dan yang kedua, sistem komunisme semua individu dan perkhidmatan dianggap milik bersama lah. Macam tadi saya dah terangkan, dia mengamalkan pemilikan bersama. Itulah. Yang ketiga, ideologi komunisme ni menentang sistem kapitalis yang memberi tumpuan kepada pemilikan persendirian atau persaing pasaran. Dia sama saja macam yang nombor dua lah, dia ada sedikit persamaan lah seperti itu. Dan yang seterusnya, konsep kelas sosial penting dalam komunisme dengan perbezaan antara kelas buruh dengan kelas pemilikan modal. Yang kelima, komunisme berusaha menggulingkan sistem kapitalis melalui revolusi dan menumbuhkan pemerintah buruh untuk mencapai rakyat tanpa kelas. So komunisme ni dia kira dia satu ideologi baru dan dia dah menukar sistem kapitalis lah. Itu dia. Yang seterusnya, pelaksanaan komunisme di negara-negara USSR dan China menghadapi cabaran dan kritikan. Yalah, seperti yang kita tahu, komunisme, ideologi komunisme banyak mendatangkan keburukan lah kepada kita. Itu dia. Sebab tu dia diterima kritikan dan diberi cabaran yang hebat. So seterusnya, pengaruh komunisme. Pengaruh kumpulan yang terpengaruh dengan ideologi komunisme yang pertama adalah sebenarnya China lah, sebab dia punya Mao Zedong, tokoh yang pertama, tokoh Mao Zedong tu memang berada di China, dan mengembang pesat lah. Dan yang kedua, Korea Utara lah. Kalau kita tahu, Korea Utara pun adalah salah satu daripada negara komunis lah. Dan yang ketiga ada Parti Komunis Kuba yang ada di Kuba. Dan yang keempat iaitu Vietnam. Vietnam pun salah satu negara yang terpengaruh dengan ideologi komunis. Dan yang kelima adalah Laos. So seterusnya, amalan masyarakat komunisme. Yang pertama, pemilikan bersama atas sumber daya lah. Seperti yang saya kata tadi, pemilikan bersama. So maknanya dia tidak berhak atas barang dia sendiri. Maknanya orang lain pun boleh ambil barang dia sendiri, barang dia lah. Yang kedua, penghapus pemilikan peribadi. Seperti yang kita tahu, contohnya macam kita ada satu barang ni, lepas tu semua orang boleh ambil barang ni. So maknanya dia tak berhak atas barang dia sendirilah. Yang ketiga, pencabutan kelas sosial. Maksudnya untuk dia nak hapuskan perbezaan kelas-kelas lah. Maknanya dia tak nak ada hierarki itulah, dia nak semua sama saja. Ada yang semua sama saja. Dan yang keempat, sistem retribusi yang adil. Contohnya, komunisme mendorong distribusi yang adil dari hasil produktif mereka kepada seluruh masyarakat. Seperti itulah. Dan yang kelima, penyertaan kolektif dalam pengambilan keputusan. Maksudnya
Ketua 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 dia berkuasa penuh atas membuat satu keputusan dan rakyat tidak boleh membangkang lah, seperti itu. Dan yang seterusnya, isu semasa berkaitan ideologi komunisme di China. Nah, yang pertama, perkembangan komunisme di China. Negara negara China masih berpegang dengan fahaman komunisme dan dia sedang berkembang pesatlah di negara China. Dan yang kedua, situasi di Korea Utara. So, Korea Utara kita tahu kan, Korea Utara memang dia punya pemerintah macam mana. Sebab itulah tak bagusnya ada ideologi komunisme di negara kita ni lah. Kita takut akan jadi seperti negara Korea Utara yang pembesar bersuara penuh dan rakyat tidak boleh membuat apa pun. Rakyat tidak boleh bersuara. Itu dia lah. Yang ketiga, reformasi dan perubahan di Cuba. Dan yang keempat, hubungan antarabangsa dan ketegangan ideologi lah. Kerana banyaknya ideologi yang timbul di serata dunia ni. Dan yang seterusnya, tindakan negara bawah pengaruh komunisme lah. Yang pertama, dari segi kerajaan, kuasa pemerintah adalah mutlak. Macam saya kata tadi, kerajaan menguasai penuh. Jadi rakyat tidak berhak bersuara apapun. So, kerajaan yang memerintah. Dan dari segi kedua adalah segi rakyat. Rakyat tidak dibenarkan mempunyai sebarang kekayaan di atas hak milik sendiri. Seperti yang kita tahu, sebagai contoh, jika kita bekerja dan kita ada gaji. So, separuh daripada gaji kita akan beri kepada kerajaan. Kalau kita di bawah pengaruh komunis lah. So, lagi separuh baru kita dapat. Contoh kita dapat contoh gaji kita 1,000 dan 500 kita kena bagi ke kerajaan dan 500 lagi untuk kita sara anak dan isteri kita lah. Seperti itu. So, seterusnya cadangan penyelesaian isu. Yang pertama ialah yang saya cadangkan ialah berpegang dengan rukun negara lah. Kerana rukun negara kita ni memang tepat dan memang jitu lah orang kata. Sebabnya rukun negara kita mempunyai 5 prinsip. Dan 5 prinsip ni merupakan sebagai tiang atau panduan hidup kita sebagai masyarakat majmuk lah. Yang seterusnya, dari segi pendidikan kebangsaan lah. Yang pertama, pendidikan haruslah mengajar atau pendidikan dari segi contohnya pensyarah ataupun cikgu-cikgu di sekolah menengah haruslah menerangkan tentang buruknya ideologi komunisme ni di peringkat pendidikan. Tak kisahlah pendidikan bawah atau pendidikan atas, sama saja. Dan yang kedua, penguatkuasaan undang-undang. So, yang kedua, pemerintah haruslah memastikan bahawa undang-undang yang ditegakkan tu tegas dan adil. So, maknanya tiada berat sebelah lah. Dan yang seterusnya, sekian, terima kasih.